Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini pertemuan tadabbur kali yang ke-6 yang dibawakan oleh Badan Perhubungan PAS Wilayah Persekutuan. Dan saya sebagai pengisi pada malam ini Ustaz Saleh Razak selaku Ketua Urusan Ulama PAS Kawasan Segambut dan juga Ahli Jawatan Kuasa Dewan Ulama PAS Wilayah Persekutuan. InsyaAllah bersama dengan Muslim dan Muslimat untuk sama-sama kita tadabbur pada malam ini ayat yang ke-6 daripada suratul Mulk. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita dan mencurahkan hidayah dan taufik bagi kita mengikuti jalan yang lurus yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitabnya Al-Quran, Al-Quranul Karim ini. Jadi sebelum itu marilah sama-sama kita tilawahkan ayat yang ke-6 sebelum kita tadabbur maksud dan pengertian terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ayuh sama-sama kita tilawahkan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka disediakan azab neraka jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Ayat yang ke-6 membicarakan kepada kita tentang siksaan dan juga azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada golongan yang kufur, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk dan membincangkan tentang tafsirannya, alangkah elok kita lihat bagaimana susunan Al-Quran Al-Karim dalam suratul Mulk ini, yang mana ayat yang kelimanya Allah menjelaskan kepada kita tentang golongan yang dinamakan sebagai syaitan, yang mana Allah sediakan dan janjikan kepada mereka azab, siksaan, hukuman di dunia dan juga pada hari akhirat nanti. Setelah Allah menceritakan tentang syaitan, maka Allah beralih kepada ayat yang ke-6 menjelaskan pula golongan-golongan yang mana mereka kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba muslimin dan muslimat renungkan apakah signifikannya, apakah hubung kaitnya antara syaitan dan juga orang-orang yang kafir, yang mana Allah menyebut, selepas menyebut tentang syaitan, maka Allah susuli terus dengan golongan yang kafir. Maka dalam menjawab persoalan ini, cantik sekali untuk kita lihat jawapan yang dikemukakan oleh Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Zilalil Quran, yang mana Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala menyatakan hubungan antara syaitan dengan orang kafir ni mempunyai hubungan yang sangat jelas untuk kita perhatikan, yang mana mereka ada pertalian, hubungan kuat dan kukuh, di mana hubungan antara orang kafir dengan syaitan merupakan hubungan antara pengikut dengan pemimpin, di mana orang kafir menjadikan syaitan sebagai pemimpin mereka dan orang kafir menjadi pengikut kepada syaitan. Jadi sebab itulah menurut Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala, sebab itulah Allah Ta'ala menceritakan tentang golongan syaitan, menceritakan tentang azab mereka, kemudian disusuli kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cantik sangat susunan Al-Quran Al-Karim.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayuh kita lihat firman Allah Taala, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam. Bagi golongan orang-orang yang kufur kepada Tuhan mereka. Yang mana Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranul Azim, yang mana beliau menjelaskan bahawa wa'atadna lilladzina kafaru, iaitu kami Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang yang kafir ingkar kepada Tuhan mereka. Maksudnya kesenambungan kepada ayat sebelum pada ni, wa'atadna lahum, kami sediakan kepada mereka iaitu syaitan. Maka ayat yang ke-6, wa'atadna lilladzina kafaru, secara mafhumnya kami sediakan kepada golongan yang kafir yang ingkar kepada Tuhan mereka. Siapakah yang ingkar? Maka Syekh Sa'id Hawa rahimahullahu ta'ala dan begitu juga Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, dua tokoh besar dalam ilmu tafsir, mereka mentafsirkan golongan yang kafir tersebut iaitu minasyayatina wa minal insi, daripada golongan syaitan dan juga daripada golongan manusia. Yang mana ada syaitan dan ada galangan manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini dijanjikan oleh Allah Taala akan mendapat azab jahannam. Timbul persoalan, siapakah orang kafir? Maka dalam Quran 30 juzuk, 114 surah yang yang terdapat dalam mushaf kita, dalam Al-Quran Al-Karim, Kitabullah, maka menjelaskan banyak tempat-tempat ciri-ciri dan sifat-sifat golongan kafir. Sehingga kan Syekh Abdullah bin Hamad Asy-Syabanah menyenaraikan sebanyak 313 ayat Al-Quran Al-Karim yang menceritakan tentang orang kafir. Jadi nak bincang 313 tu memang tak ada kesempatan je lah. Cumanya kita nak ambil apakah ciri-ciri orang kafir, iaitu sebagaimana dalam suratul Fatihah. Yang mana bila Allah Ta'ala menyatakan siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, iaitu orang yang siratal ladzina an'amta alaihim, orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu bila kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Okey, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang Allah Taala beri nikmat kepada mereka. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan golongan yang dimurkai dan bukan golongan yang sesat. Maka Syekh Abdullah bin Hamad ini menyatakan bahawa antara ciri-ciri orang kafir iaitu maghdubi alaihim min rabbil alamin, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wadallun 'anil tariqi was-siratil mustaqim, iaitu golongan yang sesat daripada mengikuti jalan yang lurus, jalan yang benar sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi golongan yang tidak mahu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dengan kufurnya, dengan ingkarnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan adzabu jahannam. Bagi mereka ini akan mendapat azab neraka jahannam. Bagaimana azab neraka jahannamnya? InsyaAllah pada esok malam, pada ayat yang ke-7 dan yang seterusnya, Allah Ta'ala menceritakan secara live kepada kita bagaimana azab neraka jahannam. InsyaAllah perbincangannya akan dibincangkan pada malam esok nanti. Cuma bila Allah menyatakan disediakan bagi orang kafir itu neraka jahannam, antara sifat yang pertama yang Allah nyatakan tentang neraka jahannam iaitu wabisal masir. Itulah tempat yang paling buruk, tempat kembali manusia, tempat kembali hamba-hamba Allah, makhluk Allah Ta'ala, yang mana tempat tersebutlah bi'sa, paling buruk, dan tak ada tempat yang paling buruk kecuali daripada neraka jahannam. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menjaga iman kita, menjaga amal ibadah kita supaya tidak terjebak dan mengikuti langkah-langkah golongan kafir dan golongan yang mengikuti syaitan yang dilaknat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka dalam ayat yang pendek ini dapatlah
kita mengambil beberapa pengajaran. Yang pertama, iaitu jauhilah syaitan dan orang kafir kerana mereka merupakan golongan yang rosak dan mereka akan merosakkan. Sebagaimana yang kita bincangkan pada ayat yang kelima, disebabkan syaitan itu sebagaimana kata Dr. Wahbah Zuhaili, disebabkan mereka li fasadihim wal ifsadihim. Mereka masuk dan menerima hukuman tersebut disebabkan mereka telah rosakkan diri mereka dan mereka rosakkan orang lain. Maka dalam perkara ini kita perlu jauhi daripada syaitan dan golongan kafir kerana mereka telah sesat, dan mereka bukan sekadar sesat, mereka mahu menyesatkan orang lain lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab golongan yang kafir dengan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diganjari oleh Allah taala dengan sifat Rahman, sifat Rahim, Maha Pemurah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan seksa mereka, hukum mereka dengan sifat keadilan, Maha Adil Allah Subhanahu wa taala. Justru jangan kita bermain-main, bergurau senda dengan golongan yang kafir dan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya marilah kita sama-sama doakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara mara kita, untuk sahabat handai kita, untuk rakan seperjuangan kita. Doa sebagaimana yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni saya nak kongsikan satu doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Merupakan kitab hadis kirangan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala yang saya terjemahkan dan saya huraikan secara ringkas. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dalam buku ini, iaitu pada muka surat 313, antara doa Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita untuk kita mengamalkannya. Boleh sama-sama kita ikut. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, campakkanlah rasa cinta kasih kami kepada keimanan. Allah jadikan hati kami ini cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah hati kami dengan keimanan. Wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan tanamkan rasa benci dalam hati kami kepada sifat kufur, kepada sifat fasik dan sifat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kita meminta pada Allah taala, waj'alna minal rasyidin, dan jadikanlah kami ini daripada golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan banyak-banyakkanlah doa ini sebagaimana yang saya terjemahkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, yang mana hadis Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Jadi dengan akhirnya doa tersebut, Allah Ta'ala memakbulkan doa kita, memimpin kita sehingga ke akhir hayat kita nanti. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala kekurangan daripada kelemahan saya sendiri, saya minta maaf dan ampun sekiranya tersalah dan tersilap di sepanjang penyampaian pada kali ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.